bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Quddus, yang maha suci, Allahul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Masya-Allah. Hari ini sudah 25 Oktober 2023 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1445 Hijri. Alhamdulillah saya sihat seadanya, sihat walafiat. Bagaimana pula yang berada di rumah dan juga yang berada di Facebook TV Al Hijrah pagi ini. Alhamdulillah saya dah nampak dah kelibat Pak Man, Puan Latifah, Puan Rina dan kesemuanya yang sudah standby dalam Assalamualaikum subuh pagi ini, insya-Allah dengan topiknya yang bakal kita kongsikan pagi ini, teladani tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itulah dia seseorang ataupun satu susuk tubuh yang perlu kita jadikan sebagai satu contoh teladan yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini kita ingin pelajari, menghayati dan sama-sama terus kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu sifat yang ada, iaitu berkenaan dengan sifat tawaduk yang bermaksud rendah hati ataupun rendah dirinya seseorang itu. Masya-Allah. Baiklah, kita nak bersama dengan ikon Prihatin pagi ini setiap pagi Rabu, masya-Allah, yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Seadanya, Alhamdulillah. Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi Ustaz berkenaan dengan sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita nak mengenali apakah itu maksudnya tawaduk dan juga kenapa perlu kita ada sifat-sifat seperti ini. Ustaz, silakan. Terima kasih Farah, terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita pada waktu ini. Masya-Allah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pernah menyatakan begini: Innakum latakfuluna afdala al-ibadah
sebenarnya kamu kadang-kadang alpa sesuatu perkara yang disebut sebagai antara afdalal ibadah, sebaik-baik ibadah, iaitu kata Aisyah at-tawadhu, iaitu sifat rendah diri ataupun rendah hati yang disebut oleh Farah tadi. Justru kalau kita lihat perkataan at-tawadhu ini dari sudut pengertian bahasa ialah at-tadhallul, iaitu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Cuma dari sudut istilah, maksud tawadhu itu antaranya ialah kita tidak sombong apa sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita tidak merasa bangga ataupun berbangga-bangga dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kerana sifat apa yang Allah beri kepada kita itu adalah kurniaan. Dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita itu bersifat sementara. Mungkin hari ini kita ada sesuatu yang Allah bagi. Kemungkinan besok, lusa, tahun hadapan ataupun mungkin pada masa yang akan datang kita tidak memiliki nikmat tersebut. Justru dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW syarat dengan pedoman-pedoman supaya kita bersifat tawadhu. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut berkenaan dengan ciri-ciri yang dikenali sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih. Antara 12 ciri, semuanya 12 ciri. Antaranya ialah Allah Ta'ala sebut wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Allah itu bersifat dengan Ar-Rahman itu ialah mereka ini apabila berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dalam keadaan tawadhu. Masya-Allah. Rendah diri, tak sombong, tidak merasakan bahawa mereka memiliki segala-galanya. Justru itu, kedudukan kita ini sebenarnya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita tak boleh rasa kita ni terbaik daripada orang baik. Kerana itu Allah sebut, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menyucikan diri kamu. Kita dakwa diri kita bagus. Kerana Allah lebih mengenali, Allah lebih tahu siapakah di kalangan kamu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu perkara yang kita lihat dalam kehidupan ini, Farah, sunnatullah, ialah Allah akan muliakan orang tawadhu dan Allah akan menghina orang yang sombong. Sunnatullah begitu. Justru itu kadang-kadang kita melihat orang yang kedudukannya VVIP, tapi bila dia melayan masyarakat, orang bawahan dengan baik, hati kita tersentuh. Ini adalah sunnatullah. Adapun orang yang sombong, orang yang takabur, hati manusia ini tidak boleh menerima sifat itu. Sama ada orang itu orang senang ke, orang susah ke, apapun tingkat kedudukannya dalam kehidupan, tapi sunnatullah, Allah tetapkan bahawa Allah campakkan rasa sayang, rasa kasih kepada orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu. Masya Allah Ustaz. Jadi tak kira siapa pun kita, Betul. di mana kedudukan kita, apakah pangkat kita, jawatan kita, wang ringgit yang banyak dan sebagainya, sifat tawaduk ni perlu ada. Bukan sekadar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi ia adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu taala yang telah pun termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Masya Allah, pagi ini Ustaz, dalam situasi hari ini tentunya kita nak tahu juga Ustaz, bagaimana untuk kita terus mengaplikasikan sifat tawaduk ini mengikut pedoman ataupun acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sudah tentu bila kita sebut sifat tawadhu ini satu yang diminta, diarah, disarankan oleh Nabi SAW, sudah tentu sifat ini perlu ada dalam semua aspek kehidupan kita. Apatah lagi bila kita sebut kita hidup bermasyarakat, tak mungkin kita hidup seorang diri. Dalam hal ini kita lihat Nabi kita SAW mempunyai contoh teladan yang sangat baik. Seorang sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik. Satu hari Anas bin Malik dia lalu satu kawasan, bila jumpa kanak-kanak,
diucapkan salam. Masya-Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lepas tu Anas bin Malik komen, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Begitulah apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah bagaimana sifat tawaduk yang ada kepada Nabi sampai begitu dilayan kepada kanak-kanak. Tak cerita orang tua lagi. Kanak-kanak pun dilayan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan situasi yang kita lihat yang berlaku di Gaza, di Palestin. Kanak-kanak bukan disantuni, tetapi kanak-kanak dibunuh secara beramai-ramai tanpa ada hati nurani. Inilah gambaran sifat yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha sendiri menggambarkan sifat yang ada kepada Nabi. Sifat tawaduk itu ialah walaupun kedudukan Rasulullah itu disebut sebagai ar-rasul, penutup segala nabi, penutup segala rasul, tetapi dalam kehidupan biasa baginda, dalam rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tunjukkan bagaimana sifat tawaduk yang ada kepada baginda. Antara yang selalu kita dengar ialah Nabi SAW ini bila berada di rumah, dia buat kerja-kerja biasa, umpamanya jahit kasut ataupun selipar dia, ataupun dia menampar, membaiki pakaian dia. Perkara-perkara yang nampak remeh, nampak mudah, tetapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Justru itu kalau kita lihat banyak perkara-perkara ataupun unsur-unsur tawaduk yang boleh kita buat di dalam kehidupan kita ini. Justru itu para ulama ketika membicarakan macam mana kita nak bawa sifat-sifat ini dalam kehidupan. Antaranya mereka menggambarkan bahawa orang yang tawaduk ini buktinya ialah kalau orang jemput dia kepada satu-satu majlis, dia menghadirinya tanpa mengira kedudukan. Saya ulang, tanpa mengira kedudukan. Kadang-kadang orang tengok dulu, siapa dia ni kita nak hadir. Tapi Nabi tanpa memilih siapakah orang itu, Nabi SAW hadir. Begitu juga sifat tawaduk yang digambarkan oleh para ulama kita yang boleh kita contohi daripada aspek apa yang dilakukan oleh Nabi, ialah Nabi SAW tidak memilih siapa pun untuk Nabi layan. Nabi layan sama rata. Ataupun Nabi memberi layanan yang adil. Walaupun kadang-kadang yang datang itu orang yang mempunyai sikap yang agresif. Umpamanya dalam banyak riwayat hadis Nabi SAW berkenaan dengan kisah orang Badui yang datang tiba-tiba kemudian ambil, tarik baju Nabi, kemudian minta sesuatu dari Rasulullah SAW. Jika manusia yang tidak ada sifat tawaduk, rendah diri, apa ni, dahlah nak duit, nak bantuan, tiba-tiba tarik baju aku. Tapi Nabi zahirkan sifat baginda yang hakiki, iaitu mempunyai sifat rendah hati, rendah diri. Dan sifat tawaduk inilah yang menarik orang-orang untuk beriman, menerima risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, begitulah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terbaik, terpuji, masya-Allah, yang perlu menjadi ikutan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selepas ini insya-Allah kita berjumpa lagi nak bercerita lanjut berkenaan dengan kelebihan seseorang itu apabila memiliki sifat tawaduk berserta dengan doa mohon dijauhkan daripada menjadi seorang yang sombong. Selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Allahul Hakim yang maha bijak
bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan kami berdua pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh. Tentunya kita nak terus bertanya dengan Ustaz, tak nak buang masa sebab Ustaz nak sampaikan banyak perkara yang menarik, yang begitu bermanfaat pagi ini insya-Allah, tentang kelebihan seseorang itu jika memiliki sifat tawaduk berserta dengan kita selalu minta doa Ustaz lepas solat tu mohon dijauhkan daripada ada sifat takabur, sombong, bongkak dan sebagainya. Mungkin pagi ini mohon Ustaz bantu kami untuk kongsikan satu doa untuk kita jauhkan daripada sifat takabur. Baik. Terima kasih Farah, terima kasih kepada semua penonton TV Al-Hijrah yang bersama dengan kita pada waktu ini. Apakah kelebihan orang yang tawaduk? Yang pertama, orang yang bersifat tawaduk ini sebenarnya orang ini sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencontohi pekerti akhlak yang ada kepada Nabi SAW. Maksudnya, bila kita bersifat tawaduk, kita sebenarnya sudah mengikuti ciri akhlak yang ada kepada baginda SAW. Dan ini adalah sebahagian daripada tanda cinta, kasih dan sayang kita kepada baginda SAW. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang tawaduk, Allah angkat kedudukannya. Allah akan beri kedudukan yang tinggi kepada orang yang mempunyai sifat tawaduk. Cuba kita pejam mata dalam 1 second, 2 second, kita fikir orang yang kita kenal yang mempunyai sifat tawaduk, rendah diri, rendah hati, orang semua sayang dia. Betul Ustaz. Kalau dia bercakap, orang akan dengar. Sebab sifat tawaduk ini satu yang sangat istimewa. Justru Nabi SAW sebut, wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ah. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu bersifat dengan sifat tawaduk, melainkan Allah akan angkat orang itu. Kedudukan orang itu. Jangan bimbang, jangan risau. Allah akan angkat kedudukan orang yang tawaduk. Yang ketiga ialah orang yang tawaduk ini hidupnya akan tenang. Sebab bila hati kita ni hati yang lapang, tidak sombong, tidak sakit hati, tidak dengki, kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah termasuk tawaduk tadi, hati akan menjadi tenang. Masya Allah. Dalam hidup ini sebenarnya antara perkara yang sangat kita perlu ialah ketenangan hati. Ini satu perkara yang mahal. Dan tenang hati ini dia bukan dengan kebendaan. Oh, bukan kerana kita keluarga ramai, harta banyak, pangkat yang hebat, itu akan menyebabkan kita tenang. Bukan. Yang menyebabkan kita tenang ialah hati kita. Dan untuk mencapai hati yang tenang itu, mestilah kita bertakhalluk ataupun berakhlak dengan nilai akhlak yang mulia seperti sifat tawaduk tadi. Dan yang keempat, bila kita ada sifat tawaduk,
dia akan menghalang kita untuk melakukan kejahatan, kezaliman kepada orang lain. Kerana orang yang tawaduk dia tak fikir perkara-perkara yang negatif. Betul. Orang tawaduk, pemikirannya, mindanya, panahnya dia tuju ke hadapan, bukan melihat ke belakang. Ini kehebatan. Sifat yang sangat baik, yang sangat elok yang diajar oleh Nabi SAW. Justru itu seperti Farah sebutkan tadi. Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda mengajar kepada kita doa-doa yang doa itu akan membawa kepada kita sifat tawaduk. Membawa kepada kita untuk kita hindari sifat sombong, sifat angkuh. Antaranya ialah Rasulullah SAW mengajar kepada kita satu doa, Allahumma ahyini miskina Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah daku dalam keadaan aku menjadi tawaduk. Miskina di sini para ulama kata maksud dia tawaduk. Orang salah faham Farah, dia kata miskina di sini maksudnya menjadi orang miskin. Tak. Sebab mohon miskin ini bukan yang diajar oleh Nabi. Yang Nabi ajar ialah mohon supaya perlindungan, supaya kita dijauhkan daripada kefakiran. Sehingga kan Nabi kata, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadi kufur. Orang tu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis itu ialah Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah daku dalam keadaan tawaduk. Wa amitni miskina. Matikanlah aku dalam keadaan aku tawaduk. Dan kalau dikumpulkan nanti suatu hari di mahsyar nanti, wahsyurni fi zumratil masakin. Himpunkanlah daku bersama dengan orang-orang tawaduk. Indah sungguh doa ni. Maksudnya hidup kita ni orang tawaduk. Mati kita tawaduk. Bahkan kita berkumpul di akhirat nanti bersama dengan orang-orang tawaduk. Maksudnya orang tawaduk ini ialah ciri orang yang beriman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, demikianlah doa yang telah pun dikongsikan oleh yang dihormati Ustaz. Sebentar tadi ada di kaca TV anda tadi. Bolehlah kita sama-sama sebarkan, kongsikan kasih sayang ini insya-Allah supaya semua orang boleh sama-sama teladani dan juga membaca doa-doa juga amalan yang terbaik ini insya-Allah. Baiklah Ustaz, pagi ini tentunya kami semua ingin mengetahui perkembangan lanjut berkenaan dengan kempen APIA yang terkini dan bagaimana kami untuk terus turut serta membantu anak-anak yatim ini Ustaz. Silakan. Terima kasih Farah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton yang sentiasa mengambil berat perkembangan pembinaan akademi pengajian Islam anak-anak yatim ASEAN yang bertempat di Dungun. Cuma saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton semua, sebelum kita mendirikan bangunan itu, sekarang kita buat proses untuk kita buat tapak asas kepada pembinaan. Berita gembiranya, sebelum dibina lagi, hujung tahun ini kita akan mulakan dulu pengambilan pelajar untuk memasuki Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim. Iaitu kita menggunakan satu bangunan sementara di Hulu Terengganu. Maknanya kita tak tunggu bangunan itu siap Farah. Kita mulakan dulu mengikut kemampuan yang ada kepada kita untuk kita mengambil pelajar-pelajar anak yatim ini dari seluruh negara ASEAN. Maksudnya di sini ialah kita mengajak masyarakat untuk berinfak untuk kita membantu anak-anak yatim ini melalui proses pendidikan. Kerana seperti mana yang kita sebut, kita ulang sentiasa, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim itu di situ ada masjid, di situ ada pusat pengajian, di situ ada pusat keusahawanan, kerana kita nak keluarkan anak-anak yatim ni satu hari menjadi manusia yang berguna, yang membangunkan negara kita Malaysia. Bahkan anak-anak yatim yang datang daripada seluruh negara ASEAN ini, mereka balik ke negara masing-masing, mereka bangunkan masyarakat, mereka bangunkan negara mereka. Justru kami merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita infakkan sebahagian daripada rezeki
yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Justru kita tahu bahawa infak ini bukan waktu sihat saja, waktu sakit kita infak, bukan waktu senang saja, waktu susah pun kita infak. Tapi kita faham bahawa infak itu mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Mudah-mudahan dengan infak yang kita buat itu, ianya menjadi bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh juga infak ini kita niatkan pahalanya sampai kepada kedua ibu bapa kita yang lebih awal meninggalkan kita. Ini di antara apa yang kita maksudkan waladin solihin yad'ulah, iaitu anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Termasuklah konsep doa itu ialah berbakti melalui infak harta, nawaitu niat kita supaya ianya sampai kepada kedua ibu bapa kita yang lebih awal meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Segala maklumat tertera di kaca TV anda ketika ini, masya-Allah. Salah satu sifatnya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyantuni anak-anak yatim. Dan kalau kita rasa macam nak duduk dalam syurga, ya, nak doa, nak duduk bersama dengan Rasulullah, nak berjumpa dengan Rasulullah, ini salah satu cirinya, masya-Allah. Baiklah, jom sama-sama kita teruskan selepas ini dalam surah Assalamualaikum. Tapi sebelum itu, terima kasih, jutaan terima kasih kepada Yang Dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon peyatim. Tentunya insya-Allah dalam masa ke semasa kita akan tahu dengan lebih lanjut lagi perkembangan yang terkini dan dalam menerusi slot peyatim ini. Baiklah, jumpa lagi selepas ini tepat jam 7 pagi dalam Assalamualaikum. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Yang maha menguasai